bak kata kepada kawan aku lah, ibarat lori bergerak tak ada tayar. Wah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel 433 Malaysia Official. Okey geng, untuk video kali ni kita bersama dengan saudara Najmi Iman ataupun lebih familiar kita panggil sebagai Jack lah. Untuk video kali ni Jack, kita akan sembangkan tentang pasukan kegemaran ramai. Boleh dikatakan pasukan ni mempunyai ramai pengikut di serata dunia, media sosial apa semua. Jadi pasukan tersebut seperti yang tertera di lambang baju Jack tu sendiri, pasukan Manchester United. Kita tak pakai baju MU malam ni. Takut dikecam, moderator dikecam susah juga. Baik panel saja dikecam. Okey, untuk video kali ni kita akan sembangkan based on dua game yang baru-baru ni MU main. Last game lawan Brentford dan sebelum tu lagi first game untuk EPL season 22-23 MU lawan dengan Brighton. So 2B, dua-dua B ni MU kalah dan dua-dua B ni juga kita kalah dengan margin jaringan yang boleh dikatakan agak besar lah. Macam mana Jack? Based on dua game ni, first game CR main, second game pun CR main, cuma first game masuk sub, yang ni main first E. Macam mana kau punya pandangan based on dua game untuk pasukan Manchester United permulaan season 22-23? Silakan. Right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you dekat Zeleng, admin 433 Malaysia Official atas jemputan untuk kita recap dan recover untuk preview perlawanan Manchester United versus Brighton dan juga untuk game week kedua Manchester United versus Brentford. Okay, untuk preview kedua-dua game untuk permulaan season 22-23 untuk era baru Erik ten Hag. Okay, ini aku nak bagi preview untuk game pertama dululah, di mana kita melawan Manchester United lawan dengan Brighton and Hove Albion, di mana di home sendiri Old Trafford yang berkesudahan dengan kalah 1-2. Okay, untuk game Brighton and Hove Albion ni bagi aku adalah satu permulaan yang agak teruk lah. Okay, di mana kita tengok kelibat Bruno Fernandes. Ini aku bagi secara general. Bruno Fernandes pada malam tu agak-agak teruk kerana aku tak tahu sebab sebelum ni kalau kita tengok Bruno main, dia merupakan free role yang membuat attacking. Tapi atas sebab pada malam tu formation yang meletakkan dia sebagai single attacker, sebenarnya agak menutup ruang tau. Agak menutup space untuk membuat attacking yang mantap. Sebab kita tahu Bruno merupakan player yang membuat build up attacker, bukannya finishing. Okay? Selepas keputusan Ten Hag untuk meletakkan dia sebagai single attacker, menyebabkan United sebenarnya kekurangan space untuk membuat build up daripada bawah, dengan dia terpaksa untuk menunggu bola daripada atas. Okay? And tak dinafikan Brighton pada malam tu bermain dengan agak konsisten, di mana tak silap aku Brighton season ni signing hanya satu player je, tak silap aku. Kalau salah minta maaf, tolong betulkan. Dan mereka meneruskan konsistensi mereka menang lawan United daripada season lepas yang kita kalah dekat away 4-0 tu, dan menang untuk season baru. Aku rasa Brighton adalah satu threat yang tak semua tim boleh sebenarnya boleh kalah dengan Brighton ni sebenarnya. Tapi dengan United, Brighton menunjukkan satu permainan yang agak matang. Daripada kita punya back four, langsung tak tahu nak buat apa, sebab Brighton sudah tutup space dengan buat man-to-man marking, jaga setiap seorang player supaya tak ada sebarang passing, tak ada sebarang hantaran, tak ada crossing yang boleh masuk ke box. Memang Brighton adalah satu tim yang agak mantap pada malam tu. Okay. And juga nak dikatakan United bernasib baik dapat satu gol kerana on goal sahaja. Tak ada sebarang shot yang boleh mengancam. Memang aku rasa macam aku kecewa lah malam tu. Baik. Itu poin untuk perlawanan Manchester United menentang pasukan Brighton dekat home. First game, main dekat home, Manchester United kalah. Jadi untuk gameplay malam tu,
kalau nak dibandingkan dengan gameplay menentang pasukan Brentford untuk last game baru-baru ni, aku tengok untuk lawan Brentford ni ada peningkatan ataupun sama juga ataupun lagi teruk. Macam mana untuk lawan Brentford ni pula? Silakan. Okey, masuk kepada perlawanan kedua Okey, kalau kita tengok sikit kepada perlawanan pertama hari tu, Cristiano masuk pada second half dengan aku rasa bila time dia masuk saja adalah function attacking tu bermula, ada gerakan-gerakan yang bermula untuk mengancam space Brighton. Tetapi masuk kepada game week kedua iaitu melawan dengan Brentford, kita tengok walaupun Cristiano main tapi still tak ada lagi satu benda yang boleh kita rasa bangga dengan apa yang attacking Manchester United ni boleh buat. Okay, sebagai contoh, Christian Eriksen yang pada malam semalam tu formation yang aku tengok dia bermain sebagai center defensive midfielder, CDM. Okay, that's not how kita kena guna Eriksen sebenarnya. Eriksen bukannya bermain sebagai center defensive midfielder. Dia bermain sebagai seorang center midfield yang mengawal box to box. Okay. Dengan Fred semalam, kita tengok Fred, kita tahu Fred memang daripada season lepas memang agak barai, termasuk dengan season ni. Okay. Tapi kalau kita bermain dengan bukan ada pure CDM, memang ibarat bak kata kepada kawan aku ibarat lori bergerak tak ada tayar. Okay. Gameplay memang antara Brentford dengan Brighton memang agak berbeza lah. Cuma Brentford ni dia lebih kepada counter attack pressing. Okay. Kita tengok 3 gol semalam berpunca daripada counter attack sahaja. Mereka bermula dengan pegang bola 1-2 saat dan terus hantar ke depan. Kita punya defender barai, termasuk dengan keeper, habis. So untuk kedua-dua game ni je, apa yang aku perhati dekat line up ni, dua orang player ni suka untuk aku sebutkan, Diego Dalot dengan Luke Shaw dekat bahagian pertahanan. Sebab dua-dua game ni kita bolos, dan bolos tu dengan margin jaringan yang agak besar. Jadi kita sentuh bab pertahanan. Dua-dua game ni Dalot dengan Shaw main. So macam mana performance dia orang ni dalam kedua-dua game ni? Patut untuk lawan Liverpool next game, patut ditukarkan dengan player yang lagi better kalau ada, ataupun dikekalkan je buat masa ni ke macam mana? Okey, untuk kita sentuh berkaitan dengan Shaw dengan Dalot seorang left back, seorang right back. Okey, benda ni Ralf Rangnick dah buat. Okey, dulu dia tukarkan Shaw tu, dia benchkan Shaw, dia mainkan Alex Telles. Kita nampak perubahan Alex Telles dengan dia punya, walaupun dia bukannya seorang left back yang bagus, tapi dia pandai untuk dia buat overlap. Dia jadi fullback. Kita nampak benda tu kita tengok Ralf Rangnick berjaya untuk mengubah bahagian belah kiri dengan benchkan Luke Shaw dan masukkan Alex Telles, dan hasilnya kita nampak sedikit sebanyak belah kiri tu Alex Telles berjaya untuk mengubah corak permainan. Untuk masuk kepada bahagian belah kanan, kita sebenarnya Manchester United ni tak ada sebarang option. Okay, kalau nak cakap pasal Wan-Bissaka is good tough at defending, tapi untuk attacking sangat-sangat lemah. Crossing dia, shooting dia apatah lagi. Tapi Dalot ni, bagi aku Dalot ni adalah seorang player yang bagi aku rasa okey. Tapi dia tak boleh bermain dengan high intensity. Dia tak boleh bermain dengan tekanan. Bila bermain dengan tekanan, hancur. Nak attack, tak ada idea, hilang bola. Defending, tak ada supporting, tak tahu nak clear, hilang. So, tak nak bahagian belah kanan dengan kiri ni sepatutnya Erik ten Hag kena cari solution. Memang kena cari solution cepat. Memang dua-dua ni space ni memang senang ketebuk. Baik. So boleh dikatakan kalau tak diperbaiki, aku rasa mungkin belah kiri dan belah kanan Manchester United ni boleh kita anggap sebagai lubuk lah buat masa ni. Kalau mungkinlah ada zaman gelap Trent Alexander-Arnold, lepas tu ditukarkan kepada James Milner main kat situ. So banyak perubahan yang Liverpool buat dekat part tu. Tapi bila dah start okey balik, so dia maintain kepada Arnold. Itu Liverpool punya lah. Tapi MU ni, macam Jack kata tadi, aku suka kita perlukan pertukaran yang segera. Sama ada nak cari player baru ataupun nak kekalkan tu, tak pasti macam mana kita nak tingkatkan skill dia tu. Dah kalau macam itu pemain dia, aku rasa memang sampai bila-bila lah macam tu. Okey, tak apa. Untuk Maguire kita nak sentuh dua game ni.
kita nak sentuh sikit ke, Jet nak masuk sikit ke, ada pandangan ke untuk musim baru ni macam mana dia punya performance? Ada perubahan ataupun sama ataupun lagi bodoh ke macam mana? Silakan. Okay, bukan nak cakap pasal Maguire je, tapi kalau boleh kita nak sentuh sikit pasal whole defending lah. Okay, kalau tadi kita dah cakap pasal left back dengan right back, kita nak cakap pasal centre back lah kalau boleh kan. Tapi kepada left back tadi tu, untuk penambahan, MU baru je sign Malaysia. Kenapa tak nak guna? Okay, walaupun kita tak tahu high potential dia macam mana, tapi why not kalau kita cuba untuk letakkan Malaysia tu pengganti kepada Shaw. Kita mungkin akan nampak perubahan atau sama, kita tak tahu. Sebelum pre-season kita ada dengar satu berita, Eric Ten Hag masuk je, captaincy Maguire ditarik. Tapi macam mana lah time pre-season pun Maguire still lagi captain. Itu menjadi persoalan lah. Okay? Kita tak tahu kenapa. And kita ada satu world class defender, Varane, and kita ada juga Victor Lindelof. And kita tak tahu combination mana yang Eric Ten Hag ni sesuai untuk pakai. Macam 2 game Eric Ten Hag pakai Martinez dan Maguire. And kita nampak 2 centre back yang keras tapi bocor. Kenapa? Di mana silapnya? Okay, Maguire kita tahu dengan begitu fancy style defending, dengan drag ball ke bawah, tak tahu apa nak buat. Okay, Martinez bagi aku adalah cukup-cukup bagus, tapi masalahnya satu je, dia pendek. Dia tak boleh nak challenge high ball. Kalau untuk defending, aku rasa dia boleh buat intercept yang bagus. Untuk 2 game tu aku boleh puji dia bagus lah. Dia boleh pintas bola, dia boleh buang bola, dia boleh clearance. Tapi satu masalahnya ialah dia pendek. Itu saja. Okay. And selepas semalam tu kita tengok Varane masuk. Varane masuk, adalah sedikit strong defending. Kalau kita nampak adalah sedikit perubahan walaupun tak banyak. Okay. Kita kena tengok, okay, untuk 2 game ni, Maguire dengan Martinez, aku rasa gagal. Sangat-sangat gagal. Okay, kena cuba lain. Varane ada, kita ada Lindelof. Pair kan. Macam Ralf Rangnick pernah buat season lepas, kita letak 3 centre back. Lindelof, Varane dengan Maguire. And aku rasa 3 centre back tu adalah satu strategi yang bagus juga. Okay, why not kalau Eric Ten Hag implement benda tu, letak 3 centre back. Varane, Martinez, Lindelof. Aku rasa agak strong, agak tough. Baik. So, untuk bahagian pertahanan ni macam kita cakap tadi lah, memang menjadi masalah daripada season sebelum ni lagi. Dan selain daripada bahagian pertahanan ni, kita naik ke tengah sikit. Untuk kedua-dua game ni, kita boleh nampak yang bahagian midfield kita ni agak susah nak buat kerja. Mungkin tak ada support yang baik. Kita ada CMF yang baik kan, kita ada CMF, AMF yang baik. Cuma masalah kita dekat DMF, defensive midfielder. Itu yang kita punya susah betul nak repair. Sebab kita ada seorang saja. Kita ada Lord Fred. Macam mana untuk defensive midfielder untuk MU ni? Senang cerita dekat whole bahagian tengah lah. Silakan. Yeah. Okay, untuk defensive midfielder okay, untuk umum nak cakap Scott McTominay dengan Fred ni sebenarnya bukanlah pure center defensive midfielder yang kita tahu. Mereka bukanlah pure. Mereka macam orang kata tangkap muat je. Memang aku rasa MU selepas problem defending, the next problem dia ialah center defensive midfielder saja. Okay, kalau tak ada CDM memang tak boleh nak mengharapkan sesuatu daripada tempat lain dah. CDM tu adalah satu tempat tunjang utama attacking bermula. Okay, dia akan cover, dia akan backup, dia akan tolong recover attacking. Okay, tanpa CDM memang satu team tu memang agak goyang lah. Okay, macam semalam letak Christian Eriksen sebagai center defensive midfielder. Apa yang dia boleh buat untuk team tu? Memang tak boleh apa. Lagi satu, kalau tak ada pure memang habis. Masuk kepada bahagian tengah yang secara keseluruhan macam Admin Zaling cakap, kita ada player-player yang aku rasa lagi berkaliber dalam bahagian tengah. Contohnya Donny van de Beek. Kita ada Donny van de Beek, kita ada youngsters baru, kita ada Iqbal, kita ada Garner. Okay. Tapi sampai sekarang mesti lagi lah menjadi persoalan kan, kenapa Eric Ten Hag letakkan orang yang sama. And aku rasa Bruno Fernandes sejak dia sign kontrak baru ni, dia agak down lah. Aku tak tahu, aku rasa dia mungkin ada masalah untuk dia demand something tapi dia tak dapat. Itu aku rasa menjadi punca lah. So untuk bahagian tengah ni, memang defensive midfielder kita punya masalah. Kalau dekat bahagian defense tu, boleh katakan kiri, kanan, tengah, semualah. Semua senang cerita masalah.
kan. Lepas tu naik ke bahagian tengah, yang tempat lain tak ada masalah. Semua defensive midfielder saya. Dan untuk striker, dua perlawanan kita bolos dengan margin jaringan yang besar, lepas tu hanya berjaya menjadikan satu gol. Itu pun bukan kita yang skor. Bukan kita yang skor, orang tolong bagi. So macam mana untuk attacking MU ni, Jack? Okay, untuk attacking MU kita nak cakap CR ni sebenarnya dia kesian lah main untuk team ni. Memang sangat-sangat kesian. Okay. Okay, CR tu, okay, untuk single attacker kita tolak tepi dulu. Kita nak cakap bahagian belah kiri kanan untuk tolong CR tu lah. Sancho, bagi aku, Sancho untuk 2 game, dia still lagi macam biasa. Tak ada lagi perubahan yang membezakan dia power atau tak. Dia gameplaynya hanyalah gameplay yang biasa. Mungkin prime Dortmund dia masih belum sampai. Sancho bagi aku, dia just perlukan seorang supporter sahaja yang boleh tolong dia untuk convert bola masuk ke bahagian tengah. Okay? Kalau Sancho perlukan supporter daripada seorang fullback yang bagus, aku rasa bola daripada belah kanan akan hidup dan boleh buat something daripada belah kanan untuk masuk ke bahagian box pasukan lawan. Okay, untuk Rashford, Rashford ni problem dia aku rasa on form dia mungkin dah habis. Okay, seperti mana yang kita tahu season lepas dia injured and dia pun main pun berapa game je, and bila dia main aku rasa dia tak menunjukkan performance yang bagus. Okay, bahagian Rashford ni sepatutnya kita kena tukar. MU patut ambil inisiatif untuk tukar. Okay, 2 game ni bahagian Rashford memang dia lack of idea. Okay, idea untuk dia dribble dah tak ada, and bila dia dapat bola dia cuba untuk masuk ke D-box tapi tak berjaya. Selalu sangat di-intercept oleh pasukan lawan, and dia adalah seorang player yang bila dia nampak ruang dia akan shoot. Tapi kita tahu Rashford ni shooting dia memang nak tahu bila bola tu masuk gol memang kena tunggu 10 tahun lagi ya Rashford ni. Memang lambat lah. Okay. Bahagian Rashford ni kalau boleh lah aku nak tengok tolong letak Alejandro Garnacho main. Kalau bahagian Rashford ni memang aku rasa dia adalah orang yang tepat lah untuk ganti Alejandro Garnacho. Single attacker. Okay, kita memang dah tak ada, MU ni memang dah tak ada seorang attacker yang bersifat agresif ataupun memang on point untuk power bola. Just yang ada hanyalah CR sahaja. So apa yang boleh buat, CR kita macam yang kita selalu cakap bukanlah prime yang dulu untuk dia dribble bola. Dia hanyalah player yang kena swap dia bola and dia kena goal. Okay. Untuk CR ni memang aku tak boleh nak cakap apa. Dia pun macam tak nak je main sebab kalau dia keluar pun dia tak ada team. So dia memang main situ je lah. Selain daripada CR, kita ada simpanan kita. Anthony Martial. Macam mana? Kalau dia masuk, dia setakat ni tak pernah main lagi kan? Ke dia injured? Belum, dia injured. Oh, dia injured. Okay. Tapi possibility selain daripada CR ataupun Martial ni, contoh kalau dah terdesak sangat tak ada, adakah kita perlu pakai Rashford letak dekat CF ataupun kena cari striker baru? Macam mana untuk pembelian ni? Okay, so far apa yang aku nampak sebenarnya sebelum Liga start, aku memang nak tengok Anthony Martial lah sebenarnya yang main. Okay, sebab dia memang on form gila time pre-season. Dia menunjukkan satu performance yang promising. Okay, sebelum ni pun half of the league dia loan dekat Sevilla. Dia menunjukkan mainan yang matang lah untuk memikat semula pihak kejurulatihan MU untuk dia bermain. Memang nak tengok sangat Anthony Martial ni sebab dia menunjukkan satu permainan yang agak promising time pre-season. Gol pun ada dalam 3, and sebelum ni pun dia loan dekat Sevilla. Dia cuba untuk buat something, and aku rasa hard work yang dia ada adalah untuk dia bermain semula di kesebelasan utama MU lah. Okay. Selain daripada Anthony Martial, aku rasa macam tak ada option lain. Kita ada Elanga saja. Elanga pun dah macam Elanga gap dah aku tengok. Tak tahu nak buat apa dah. Memang aku rasa antara 3 tu sajalah option yang Erik ten Hag ada. Memang kalau tanya aku, memang patutlah untuk beli striker baru. Memang patut. So untuk masa ni, setakat hari ni, setakat jam yang kita rekod ni kan, kita hanya mempunyai 3 option tu saja. Kalau tak CR, kita ada Martial. Kalau tak ada Martial, kita ada Elanga ataupun Rashford lah yang keempat. Itu pun Rashford tu kira last choice tu. Kalau terdesak, boleh pakai dia. So
Itu untuk pandangan daripada Jack berkaitan dengan dua perlawanan Manchester United menentang pasukan Brighton dan juga Brentford. Macam yang kita cakapkan awal-awal tadi, dua game lawan dengan dua tim yang ada huruf B, dua-dua juga MU kalah. Player opponent tolong skorkan untuk MU. Jadi kalau tak improve, next game nak lawan Liverpool ni, silap-silap kalau dengan Brentford boleh kena 4, ini Liverpool dia orang punya attacking lain macam sekarang ni, so mungkin boleh kena 5 ke 6 ke.